Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ma'al Hijrah. Hari ini kita mengingati satu peristiwa penting berlaku dalam kalender Islam. Kita menyambut Ma'al Hijrah, bermulanya kalender Islam untuk 1437 Hijrah. Dan banyak perkara yang boleh kita angkat mengapa kita mengenang ataupun menjadikan Ma'al Hijrah ini sebagai satu titik penting dalam kalender umat Islam. Selain daripada Idul Fitri, selain daripada Idul Adha, Maulidur Rasul dan seumpama dengannya, Ma'al Hijrah juga ada perkara-perkara yang signifikan yang perlu kita angkat. Walaupun dalam fakta sejarah mengatakan bahawa hijrah Rasul daripada Makkah ke Madinah bukan berlaku pada 1 Muharram ini, tetapi ia berlaku dalam bulan awal hijrah, kerana kita tahu juga kalender Islam ini bermula ketika zaman Saidina Umar Al-Khattab. Dan sejak itulah kalender Islam yang 12 bulan ini dimulakan untuk memberi panduan kepada umat Islam melihat masa mereka dan sebagainya. Tetapi mengambil semangat hijrah itulah dijadikan Ma'al Hijrah. Kita tahu hijrah Rasul dari Makkah Madinah banyak perkara yang melibatkan akidah, melibatkan dakwah, melibatkan cara Nabi Muhammad SAW melihat dunia Makkah dan Madinah ketika itu, dan melihat Madinah ada potensi besar dengan juga bantuan orang kata pun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Madinah menjadi tapak penting selepas itu mengembangkan dakwah Islam ke bumi. Jadi bersama saya pada malam ini untuk mengangkat beberapa perkara penting apabila kita melihat semangat ataupun manifestasi hijrah, iaitu yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim, pembimbing haji dan juga perunding motivasi haji dan umrah. Ustaz dah bawa pulang dari Sarawak. Saya rasa Sarawak juga satu perkara yang penting juga kita lihat, rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak, bagaimana dalam konteks hijrah misalnya. Mungkin apa yang boleh kita kongsikan apabila Ustaz berkelana di Miri, di Sibu, di Lawas? Mungkin bagi orang yang tak pernah datang ke Sabah Sarawak ataupun ke kawasan-kawasan yang saya umpamakan tadi, mungkin anggaplah sama juga di Semenanjung Malaysia, di Johor, di Pulau Pinang. Tetapi saya rasa berbeza pengalaman saya lah. Pengalaman saya yang saya lihat semangat mereka lah. Kan? Sabah Sarawak ni contoh macam kalau cerita pasal Ma'al Hijrah ni, dia orang punya persediaan tu, dia punya sambutan tu kadang meriah lah. Meriah kan. Lepas tu mereka memang menunggu saat-saat tadi tu untuk buat sama-sama buat sambutan kan. Yalah, walaupun mungkin kalau kita nak bandingkan Sabah Sarawak dengan Semenanjung tu, pengamalan Islam tu di Semenanjung tu masya-Allah lah. Di sana tidak kurang kan, cuma dalam bentuk yang lain kan, berbeza sesuai dengan keadaan mereka lah. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat di Sarawak ni Islam pun minoriti kan, di Sabah begitu juga kan. Tapi cara mereka bergerak tu memang agak berbeza dengan kita, dan mereka sampai ke satu tahap contoh Majlis Hijrah ni mereka merasa macam satu benda yang sangat dinanti-nantikan sebab ini mungkin antara benda yang bila buat majlis besar-besaran tadi tu anak cucu boleh turut serta sama. Jadi paling tidak situ pendidikan Islam yang kita lihatlah macam mana ibu ayah yang dah rasa macam-macam, tapi dia tak nak anak-anak tadi tu hilang daripada semangat tadi tu. So ini yang ditransferkan kepada anak-anak mereka. Dan itu sebenarnya semangat kita meraihkan Ma'al Hijrah. Kerana kita ada 2 tahun yang berbeza, Masihi dan juga Hijrah. Kalau Masihi itu tak payah ceritalah. Kalender sebulan sebelum 1 Januari itu dah penuh. Kemuncaknya pada malam 31 Disember itu macam-macam di seluruh negara. Tak kiralah siapa. Betul lah. Kita boleh meraihkan kalau masih dalam konteks yang dibenarkan, diharuskan, tak ada masalah. Tetapi apabila Ma'al Hijrah ni kadang-kadang kita, alah Ma'al Hijrah je kan. Kita bekerja, apa nak buat kan. Tetapi sebenarnya ada ruang-ruang yang boleh kita angkat juga. Pada pandangan Ustaz bagaimana? Ini yang antara lain kalau kita lihat di Malaysia lah, konteks Malaysia lah. Bagi yang setuju silakan, bagi yang tak setuju pun tak apa, tak jadi masalah. Contoh ialah bila petang hari hujung tu kan, bulan Zulhijjah paling hujung tu sebelum nak masuk 1 Muharram tu, kebanyakan masjid-masjid akan kumpul kan, buat baca Yasin kan. 3 kali, kadang dibuat 3 kali. 3 kali itu kalau kita lihat pun sebenarnya bacaan Yasin tu sendiri pun dalam Islam dan amalan Nabi pun tidak ada kan. Itu yang kalau kita lihat sampai sekarang duk bahas lagi tak payah dalam bahas lah. Sebenarnya benda kita yang tengok, diharuskan kita tengok apa kebaikan di situ. Apa kebaikan? Bayangkan cuba fikir, nak berkumpul satu kampung bukannya senang kan. Jadi di kali inilah satu kampung berkumpul. Bila dah kumpul ramai-ramai ni buat apa? Baca Yasin. Apa salahnya? Bila nak baca Yasin tu sekali, 2, 3 tu tak jadi masalah lah. Tapi maknanya paling tidak dijadikan satu sandaran untuk apa? Untuk berdoa, untuk mihatan, untuk mohon pada Allah SWT satu benda yang bagus. Awal tahun Islam kan, apa salahnya kan kita nak akhiri
hari hujung tahun Islam tu dengan doa kita mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak mulakan tahun Islam tu dengan satu doa munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang bagus supaya ialah diberikan semangat untuk terus menjalani satu tahun kalau panjang umur tu dengan benda-benda kebaikan. Ini antara benda yang betul kalau kita nak bahas tak sudah, kan? Kalau kita nak bahas tak sudah. Jadi kita lihat kenapa contoh sambutan Happy New Year, oh meriah. Sebab memang semualah walhal minta maaf yang agama yang ustaz-ustazahnya pun boleh tahan juga kadang bila sambut tu kan. Bila cerita pasal Ma'al Hijrah ataupun senyap sunyi lah. Senyap sunyi, lepas tu dok bahas tak Nabi tak suruhlah itu ini tak sudah. Walhal kita lihat apa kebaikan di situ yang kita boleh kongsi sama. Yang ini perlu ada. Dan ini kalau kita tengok beza dengan macam kawan-kawan kita di Sabah, Sarawak sangat meraihkan benda-benda macam ni. Saya rasa apa yang lebih penting adalah apapun bentuk perayaan kita ataupun sambutan kita tentang Ma'al Hijrah, pengertian kita yang kita faham adalah kita punya keazaman untuk menjadi umat, menjadi insan yang lebih baik. So, itu natijah besarnya. Dan daripada satu tahap, kalau saya dah masuk 44 series sekarang, 4 series. Tak payah nak sebut saya. Pastinya kita akan melihat suatu benda yang lebih ke hadapan. Betul. Kita dah berkeluarga, anak pun dah besar. Selepas ini apa yang patut kita lakukan? Penyakit-penyakit mula datang dan sebagainya. Kalau boleh kita nak sihat. Kalau kan kita sihat tu macam-macam kita boleh buat. Betul. Kita boleh beribadat banyak, kita boleh pergi haji, umrah beberapa kali. Kita boleh bersedekah, kita boleh dapatkan pendapatan lebih besar dan sebagainya. Mengapa azam itu perlu ditanamkan apabila kita nak memasuki Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram ini, Ustaz? Itu yang Nabi pernah simpulkan kan, cerita pasal hijrah ni, bila mana selesai saja Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, itu adalah hijrah yang paling akhir, kan? Paling akhir, dan kemuncaknya ialah Futul Mekah. Nabi dapat tawan semula Mekah, dan bermula pada saat Futul Mekah itu Nabi ada sebut apa dia? La hijrata ba'dal fathi. Lepas ni dah tak ada nak hijrah-hijrah kan. Kalau dulu Nabi pernah hijrah ke Habsyah, dan para sahabat begitu juga, dan akhir sekali hijrah yang paling besar daripada Mekah ke Madinah lah. Tapi bila mana telah ditawan semula Mekah, dan ketika itulah Nabi bersihkan Kaabah tu daripada berhala-berhala, dan bermula daripada saat tersebutlah Islam terus berkembang pesat. Jadi Nabi sebut lepas ini dah tak ada hijrah-hijrah dah. Tapi yang kita dituntut apa dia? Walakinna jihadun wa niyah. Tetapi yang kita sentiasa dituntut 24 jam satu hari, seminggu, satu bulan, setiap tahun, ataupun sepanjang kita hidup apa dia? Jihad. Jihad tu maknanya kita kena bersungguh-sungguh lah. Lawan kita punya malas, sifat malasnya, macam-macam lah. Lepas tu jihad wa niyat. Niat tu maknanya kita punya keazaman. Setiap kita bangun tidur tu, Nabi sebut orang yang paling beruntung ialah mereka yang bangun saja daripada tidur, lantas terdetik dalam diri dia nak buat kebaikan. Hari ini aku nak solat, hari ini aku nak puasa, hari ini aku nak baca Quran, bersedekah, macam-macam. Jadi bila dia dah set tu, kan, itu yang ada pepatah Inggeris sebut apa dia? Where the mind goes, energy follows. Itu dia. Di mana kita terfikir, di situ kita akan dapat tenaga. So, ada motivasinya. Bila kita bangun, kita nak buat baik. So hari itu penuh dengan kebaikan. Kita rasa kalau selagi kita tak buat tu tak best. Tapi Nabi sebut orang yang paling rugi siapa pula? Mereka yang bangun saja daripada tidur lantas terdetik nak buat kejahatan. Hari ini apa aku nak buat? Aku nak ngutuk, jadi hari itu penuh dengan benda-benda kejahatan dan rugilah. Jadi sebab itu hijrah ni paling tidak setahun sekali dia ajak kita untuk motivasi ataupun kita muhasabahlah. Oh, apa azam aku? Tahun lepas punya aku dah azam macam-macam dah 10. Ada tak satu capai, dua tercapai? Contoh, kan? Contoh kan kita tahun lepas kita dah azam nak jadi suami yang kata orang pemaaf, kan? Dia tak boleh jadi suami yang lembut, nanti masalah pula. Jadi mana jadi suami yang pemaaf, kan? Tak payah banyak-banyaklah. Kadang kita ni semangat sangat list sampai 10. Jadi kita duduk kita fikir dah jadi ke belum ataupun kita dah buat ke belum. Jadi kalau kita rasa ya Allah masih lagi pemarah rupanya aku ni, masih aku ni sombong lagi tak boleh. So tanam azam balik, minta ampun, tanam azam balik. Kita nak mengetahui juga dalam kalender Islam agak perkara yang diletakkan dari satu bulan ke satu bulan begitu cantik sekali. Betul. Kita baru selesai menyambut Idul Fitri. Sebelum itu kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum itu kita ada Syaban. Kita ada baru selesai haji. Belum ada yang masih berada di tanah suci sekarang. Yang belum balik ke tanah air untuk kembali. Kita sudah memasuki awal Muharram ataupun Ma'al Hijrah. Apa maksud semuanya ini? Okey, Ustaz bila respon benda penting, benda yang menarik kerana kita kena faham dalam kalender Islam peristiwa-peristiwa penting ini. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.
Kembali dalam kita meraihkan sambutan Ma'al Hijrah dan juga salam awal Muharram. Perkara yang kita angkat pada hari ini bukan semata-mata untuk kita bersuka-suka dapat cuti duduk rumah dan juga semata-mata kita nak mengingati sambutan Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram, tetapi lebih dari itu sebenarnya. Sambutan Hijratul Rasul mengingatkan kita peristiwa-peristiwa yang sebelum ini kita raikan. Maksudnya ada orang kata pun perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita orang kata pun langsungkan ataupun kita menjadikan realiti. Dari satu peristiwa kita mengalami bulan puasa sebulan Ramadan. Lepas tu kita ada perayaan Aidul Fitri. Idul Fitri diangkat sebagai satu bulan yang mulia juga menuju kepada Zulkaidah dan juga Zulhijjah. Umat Islam melakukan haji di tanah suci. Selepas itu ada kalender baru iaitu awal Muharram. Apa maksud semuanya ni Ustaz Ghazali? Allahu Akbar. Kalau kita lihat ni memang Allah Maha Kuasa lah. Sebab tu Allah sebut wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'iban. Tidak aku ciptakan langit, bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya sia-sia. Jadi maknanya bila sebut semua ni, kalau jangan kita tengok benda yang besar saja, benda-benda yang kecil-kecil. Benda yang kecil-kecil lah dalam hidup kita ataupun depan mata kita ada. Contoh macam debu. Kita kata debu sekarang ni tengah sesak nafas ni. Contoh kan. Jadi semua benda ni ada maknanya, ada hikmah, ada pengajaran dia, ada iktibar dia. Jadi kalau benda-benda yang kita nampak macam sampah pun ada maknanya di sisi Allah. Apatah lagi nama-nama ni kan, yang namanya Muharram, yang namanya Safar, yang namanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir kan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Pasti ada sempena-sempena sebab sebelum tu kita duk banggakan bulan Januarinya, Februarinya, Mac-nya. Oh, bila sebut Januari ada ceritanya, bila sebut Februari ada ceritanya. Ada Valentine, ada macam-macam lah. Sedangkan itu kalau kita nak ceritakan dengan kita yang namanya umat Islam tidak ada kaitan apa pun. Kan? Jadi sebab itu kalau kita lihat jeniusnya Sayyidina Umar ni. Sebab bulan-bulan tadi itu sebenarnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan tu semua dah ada dah. Bulan tu semua dah. Cuma sekarang ni nak susun bila. Nak susun bila. Kalau kita tengok bulan Masihi lepas lahirnya ataupun lepas matinya Isa, Nabi Isa kan. Tapi untuk bulan Islam ni macam mana? Jadi Sayyidina Umar duk perah kepala nak letak dekat bulan Ramadan ke contoh, nak letak dekat nuzul Quran ke, nak letak dekat Maulid Nabi ke. Sayyidina Umar kata tak berapa sesuai. Akhirnya Sayyidina Umar kata, yang sesuai memang daripada peristiwa hijrah itu sendiri. Bila mana Nabi dan para sahabat hijrah daripada Makkah ke Madinah, bila sampai Madinah, di situlah mulanya membangun Islam. Jadi akhirnya Sayyidina Umar letakkan kalender Islam 1 Muharram itu bermula daripada hari. Ada pendapat mengatakan hari Nabi keluar daripada Mekah, ada pendapat mengatakan hari Nabi sampai ke Madinah. Tak apalah. Itu perbahasan. Jadi nak beritahu, bermula pada tarikh ini adalah perjalanan kita seorang insan Muslim start pada bulan Muharram. Apa maksud Muharram? Kalau kita sebut Muharram pun maknanya benda yang tak boleh benda-benda yang haram jangan dilakukan pada bulan ini Yang paling besarnya berbunuh-bunuhan lah. Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran pun ada 4 bulan yang memang diharamkan peperangan. Sebab dulu suka perang juga. Kalau sakap sikit-sikit pedang sampai tumpah darah. Jadi turun wahyu 4 bulan ni antaranya Muharram, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ni, ini bulan yang memang tidak boleh berlaku pertumpahan darah. Kan? Itu antara benda-benda. So bila sebut hidup satu tahun tu dah dimulakan dengan benda yang sangat suci, sangat mulia. Kita kena kata orang jaga hak orang lain, benda-benda macam tu dan sendiri kita tanamkan dalam diri kita tak boleh nak melakukan benda-benda yang besar lah, yang namanya bunuh-bunuh. Mungkin kita boleh bawa lagi, fokus lagi maksiatnya, mungkarnya, dosanya, macam di situ kita boleh kurangkan. Bermula sambung pula dekat bulan Safar bulan Safar ni, kalau kita sebut Safar tu dalam bahasa Arab ni, Safar ni kosong lah. Kita boleh kata kosong. Tapi pada bulan Safar ni kalau kita tengok dulu budaya orang dulu Arab sampai ke sekarang ni pun ada yang duk mandi tolak balak tu. Di negara kita dan kampung saya di Melaka tu. Bayangkan. Alhamdulillah dah kurang dah. Mungkin tak ada langsung dah. Sebab dulu ialah mungkin orang dah kata ini bulan balak sebenarnya bulan tolak balak. Bukan bulan tu yang bawa balak. Yang bawa balak tu kadang kita manusia juga So dah lahirlah budaya-budaya macam tadi. Ini kosong. Datang pula Rabiul Awal, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi mercu lagi kepada Islam.
Rabiul Thani, Rajab Madat Lawal Jam. So kalau kita lihat susunan tu, Cantik. bawalah kepada Rejab. Rejab tu sampai kata orang, kalau istilah kita orang Malaysia ni, orang Melayu kita, ilah Islam yang mak-mak kita, ayah kita ni rajin pula start berpuasa dah. Kan, sebab dia start kata orang nak ringankan dia punya diri, dia persediaan untuk menyambut Ramadan ni. Kita bukan nak cerita pasal 3 bulan puasa tu kita tolak tepi lah. Sebab memang bila kalau kita lihat dalam sejarah pun, Nabi dia suka berpuasa lebih sikit pada bulan Rejab. Masuk Syaban lagi lebih. Syaban kan, kenapa dinamakan Syaban? Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan li'annahu yatasha'bu fi khairan katsira. Kerana sungguhnya pada bulan Syaban ni kita memang dituntut untuk perbagaikan amalan, sebab bila mai Ramadan kita dah tak usah cerita banyak dah. Kan masuk hari pertama, ada orang bila masuk hari pertama baru nak masuk gear 1. Tapi sebenarnya bila kita dah bersedia sungguh-sungguh di bulan Syaban tu, masuk Ramadan tu, kita dah boleh terus gear automatik lah. Gear automatik kalau manual tu gear 5, gear 6 lah. Mana ke situ laju. Jadi turbo disusun pula. Lepas tu bila kita dah kosongkan, kita dah bersihkan diri kita, masuk pula Syawal kan, kita Aidilfitri yang kita sebut, kembali kepada fitrah kita, bersih kan. Kemudian bila dah bersih tu pula kan, diajak lagi ni untuk meningkatkan kita punya kesungguhan amalan dalam bulan Zulkaidah. Dan itu yang kita bersedia cari bekalan kita nak pergi mana, nak pergi haji pula kan. Bila masuk Zulhijjah, kita itulah manusia dah terus kan sausat kan, bulat sungguh-sungguh kan. Ustaz Ghazali, kalau kita di Mekah tu kita boleh gambarkan bagaimana peristiwa Hijratul Rasul. Pembimbing haji sentiasa, walaupun tak boleh ke kawasan-kawasan yang ada kaitan dengan Hijratul Rasul itu, kerana kawasan-kawasan itu mungkin di bawah kawalan tentera dan sebagainya, tetapi sentiasa diceritakan kepada para jemaah. Di sinilah Rasulullah akan bergerak dari Mekah, orang kata pun dibawa oleh orang kata pun Saidina Abu Bakar sampai ke Gua Hira dan sebagainya. Kemudian Uraikid dapat memberi laluan sampai ke Madinah. Cantik sekali. Maksudnya hijrah Nabi itu bukan sembrono. Betul. Semua ada strategi. Dan strategi juga mengapa menjadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam. Maksudnya satu perkara yang besar sudah dirancangkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi sebuah negara. Betul. Maksudnya apa pengisian sebuah negara? Banyak perkara. Bukan untuk individu. Solat, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Tetapi ini untuk mengisi sebuah negara, pastinya banyak perkara yang difikirkan. Jadi bagaimana kita melihat semula situasi kita pada hari tentang itu. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Apabila kita mengimbau Hijratul Rasul, pastinya semua orang tahulah. Daripada sekolah rendah kita didedahkan dengan sirah Nabi SAW, bagaimana peristiwa ini. Peristiwa ini diajar daripada mulut ke mulut, walau tak ada teks pun. Kalau zaman tok nenek moyang kita sentiasa dikhabarkan ketika kita mengaji Quran di masjid-masjid. Apabila sekarang pula kita ada kelas pendidikan kafah, ada kelas tahfiz, hebat. Saya rasa semua orang faham, semua orang tahu tentang hijrah Nabi. Tetapi kalau kita tidak hanya melihat dari sudut cerita saja, Ustaz Ghazali. Kita perlu faham sebenarnya strategi Allah SWT memerintahkan Nabi berhijrah. Kita lihat nama-nama besar, Abu Bakar, Uraikid seorang anak kepada Abu Bakar, memberi makanan kepada dia di Gua Thur. Dan bagaimana Rasulullah memilih jalan-jalan yang bukan biasa dilalui oleh kafilah pedagang untuk ke Madinah. Jalan yang berbukit-bukit yang sukar sekali. Kawasan gua yang didiami Rasulullah itu gua yang berbahaya, ada binatang kata pun liar dan sebagainya. Apa semua yang maksudnya kalau kita boleh lihat pada hari ini, Ustaz Ghazali? Itu yang kalau kita ambil satu kesimpulan, kadang ada separuh kita ni dia suka duk bahas. Oh, Nabi keluar rumah pukul berapa sampai ke tahap tu kan. Sampai ke tahap itu. Lepas tu Nabi duk pakat dengan Sayyidina Ali, gantikan tempat tidur dia. Lepas tu Nabi pun keluar baca ayat wajah kita boleh hafal lah, macam-macam lah. Lepas tu kenapa Nabi pergi selatan dulu, walhal sebenarnya nak pergi Madinah tu arah utara. Jadi kadang kita ni duk asyik sibuk cerita duk bahas step by step Nabi tu keluar. Memang tapi sebenarnya
nak beritahu sampai ke tahap tu detailnya Nabi merancang sebenarnya. Ya. Nabi duk merancang benda tu. Dan hebatnya orang kita tahu sejarah sejarah Nabi. Kan, Tapi kalau apa kita maksudnya, kalau kan? kita lihat di situ sebenarnya, jangan kita duk habis kat situ lah. Kita duk bahas semua benda tu dah lepas dah. Tapi apa yang kita boleh ambil dekat sini, kan? Sebab bila kita sebut apa yang boleh kita ambil untuk hidup kita sekarang ni, cuba kita fikir. Sebenarnya Nabi yang boleh merancang begitu detail yang dipandu oleh Allah SWT, sebab kafir Quraisy sebelum tu sendiri dah kumpul dah. Dia pun merancang juga. Dah pakat ni dia kata. Dan dia kata Muhammad ni kalau kita biarkan duduk kat Mekah ni, sedangkan Nabi dah ada satu niat dah. Kalau boleh di mana bumi dia dilahirkan, dia membesar, di situlah dia nak kembangkan Islam, kan. Tapi oleh kerana penduduk Islam, penduduk Mekah ketika itu tak nak terima dia. Itu kalau kita lihat. Dan mereka kafir Quraisy makin hari makin marah sampai mereka bersidang. Dia kata kalau Muhammad ni terus tinggal kita dekat Mekah, kita punya bisnes boleh rugi. Nombor satu. Masa tu dia orang duk kumpul, dia kata kita punya bisnes boleh rugi. Sebab ada pendapat mengatakan bisnes ketika itu yang pimpang-pimport ni lah, import export ni kan, daripada Yaman ke singgah ke Syria, ke Mekah, daripada Syria datang kan. Jadi dia orang buat analisa untuk 1 tahun punya income ni, kafir Quraisy ni boleh dapat keuntungan daripada bisnes tu lebih daripada 4 juta dinar emas. Jadi bayangkan 1 dinar emas. Pada ketika itu. 1 dinar emas katalah RM800 kita kali ya. Jadi pendapatan kita. Jadi kalau dia kata kalau Muhammad terus duk cerita pasal Islam ni dekat sini, habis kita. Orang tak nak singgah lah lepas ni, tak nak transit dah. So bisnes kita out. Sampai ke tahap tu akhirnya makin merancang, ada yang kata nak suruh halau. Nak halau Muhammad daripada Mekah. Ada kata kalau Muhammad dihalau lagi dia buat tempat lain, kan? Ada yang sebab tu kata nak penjara. Kalau penjara lagi orang datang ramai-ramai untuk selamatkan dia. Kita bunuhlah. Jadi sebab kalau kita lihat di sini, Nabi itu bukan nak cerita pasal step 1, step 2, step 3, step 1, step 2 tu dah habis cerita. Tapi kita nak bawa semangat hijrah tu sampai sekarang. Kan? Sampai Nabi sebut apa dia? Al-Muhajiru, kan? Yang namanya orang berhijrah tu dia. Kan? Al-Muhajiru man hajra ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah mereka yang, apa kata orang, meninggalkan benda-benda yang Allah larang, benda-benda yang Allah tegah. Jadi ini yang satu perjuangan kita sebenarnya. Start pada kita akal balik sampai sekarang ni. Kan? Kalau kita rasa-rasa banyak baik ke banyak buruk yang kita buat. Itu antara benda-benda lah. Jadi sebab itu, setahun sekali kita duduk, kita fikir, bukan setakat kita nak bahas tentang perjalanan Nabi itu, tapi paling tidak tengok Nabi itu memang setiap langkahnya telah disusun dan di-guide oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab atas dasar tadi itu. Sebab kalau silap langkah, memang Nabi boleh mati. Kan? Bila dah mati ni maknanya tak adalah perjuangan Islam kita tak dapatlah. Tapi alhamdulillah Nabi selamat sampai, dan walaupun duduk dalam gua yang sangat kecil, penuh dengan binatang tadi contoh, ular yang tunggu masa nak matuk, kalajengking tunggu masa nak sengat tu. Bahkan sampai ke satu tahap dibahas kalaulah orang masa tu dah berkerumun depan gua sur tu, kalau dia masuk tangan pun dah boleh pegang kepala dah tu, sebab kecil sangat gua tadi tu. Tapi Allah datangkan, tengok Allah datangkan burung merpati, Allah datangkan labah-labah buat sarang. Jadi maknanya manusia walaupun dia hebat sangat pun, tapi bila mana dia lari pada Allah, tengok ya. Itu kalau kita angkat juga, kita diingatkan supaya kita mengangkat sifat-sifat wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, patanah. Itu satu rasa behavior, sikap seorang akhlak Islam yang paling syumul, paling lengkap. Tetapi dalam konteks hari ini, kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita perlu ada sifat patanah, siddiq, sifat benar, sifat amanah. Kalau perkara ini kita kesampingkan, kita lihat depan mata sekarang isu rasuah, isu penyelewengan, isu apa pun kita lihat depan masa kita, menunjukkan bahawa kita tidak menyerap sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Betul. Itu yang Nabi awal-awal Nabi sebut, dia kata sesungguhnya aku ini diutuskan bawa 2 misi yang besar. Cuma Nabi tak sebutlah aku bawa misi lah, itu contoh kan. Contoh kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kamu diutuskan untuk apa? Untuk cetuskan kasih sayang. Sebab yang boleh jadi macam-macam gaduh sana, perang sini sebagainya, sebab inilah tidak ada kasih sayang. Kalau kita tengok TV, radio cerita pasal anak kena buang lah apa semua, ini sebab tidak ada kasih sayang. Ini satu isu. Ini yang Nabi mengajak manusia untuk kembali berkasih sayang, sebab bila kasih sayang selesai banyak benda kecil-kecil. Sebab bila kita tak ada kasih sayang ni, jangan cerita benda besar lah, benda kecil pun tak selesai. Sebab itu kalau kita lihat kenapa amalan Nabi sebut musafahah. Musafahah ni mana bersalam-salaman. Jumpa orang kita salam kan, ataupun lepas main kita salam kan. Bagi salam kan. Jadi musafahah ni kalau kita salam betul-betul maknanya kita tengok muka, eye contact, kita senyum 3, kita pegang kan.
dia boleh memadamkan benda-benda kecil tadi. Tadi rasa macam nak gaduh, nak maki sebelum sembahyang, tapi bila dia tengok sembahyang, tengok senyum, dihilang. Itu kelebihan. Sebab memang tujuan utama Nabi itu untuk berkasih sayang. Kedua, Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hantar ke atas muka bumi untuk apa sebenarnya? Untuk menyempurnakan akhlak. Yang binasanya Arab jahiliah, bayangkan, kan? Meniaga, akhlak tak ada akhlak, menipu, kan? Buat apa-apa pun gaduh-gaduh sini sebagainya. Jadi akhlak ni antara kunci sebenarnya. Okey. Ustaz Ghazali Ibrahim, terima kasih atas perkongsian kisah dan juga tentang apa yang kita boleh angkat tentang menghayati hijrah Rasul. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami, dan kami kru penerbitan Analisis Awani mengucapkan salam Ma'al Hijrah, salam awal Muharram, supaya kita mendapat sesuatu yang penting dalam kita meraihkan ketibaan tahun baru 1437 Hijrah ini. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih.